Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah, saya nak ceritakan 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah pertama ni, saya akan gunakan nama samaran Kak Seri untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku sekitar tahun 2011, awal tahun. Kak Seri ni, dia adalah seorang janda lah, seorang ibu tunggal. Suami Kak Seri dah lama meninggal dunia. Kak Seri tinggal di sebuah rumah kayu di sebuah kampung. Tinggal bersama dengan 2 orang anak perempuan dia yang masih lagi bersekolah lah. Dan Kak Seri juga jaga mak dia. Mak dia yang dah arwah lah sekarang ni, dah lama lah meninggal. Kisah yang akan diceritakan ni berkaitan dengan mak Kak Seri. Masa tu mak Kak Seri ni memang dah tak larat sangat-sangat. Dia sakit lah, badan pun dah tak kuat, dia dah tua. Dan mak Kak Seri ni pada masa tu dia menghidap sakit tulang. Tulang dia dah rapuh. Maknanya bahayalah kalau dia berjalan apa, memang cukup bahaya. Kalau tak silap, nama penyakit tu adalah osteoporosis. Dia macam reput tulang lah. Kak Seri lah yang jaga mak dia, bawa pergi ke hospital buat check up. Dan doktor dah pesan, kalau mak Kak Seri ni nak berjalan, memang kena ada bantuan. Sama ada daripada tongkat, menggunakan tongkat, ataupun Kak Seri yang papah dia, barulah boleh berjalan. Maknanya tak boleh biarkan dia berjalan seorang-seorang lah. Nak pergi tandas ke, nak makan, nak pergi ke dapur ke apa, memang kena ada bantuan baru boleh berjalan. Sebelum masuk tahun 2011, memang mak Kak Seri ni dah sakit lah. Tapi walaupun sakit, tak ada sebarang kejadian yang pelik berlaku di rumah Kak Seri. Bila masuk je tahun 2011, awal tahun, mulalah berlaku benda-benda yang aneh di rumah tu. Di rumah tempat Kak Seri sekeluarga tinggal ni, dia ada 3 buah bilik. Sebuah bilik Kak Seri. Sebuah lagi bilik adalah bilik anak-anak Kak Seri yang perempuan 2 orang tu. Dia orang ni berkongsi satu bilik. Dan satu bilik lagi adalah bilik khas untuk mak Kak Seri. Semenjak dah masuk tahun 2011 ni, pernahlah beberapa kali anak-anak Kak Seri ni yang perempuan 2 orang ni mendakwa ternampak kelibat nenek dia orang, mak Kak Seri, mundar-mandir di ruang tamu pada waktu malam. Dan kadang-kadang dia orang nampak mak Kak Seri ni melintas di kawasan dapur dan tandas yang berada di luar rumah. Nampak sekejap-sekejap aja melintas laju. Kadang-kadang ternampak dekat tingkap dapur, dan kadang-kadang nampak jugalah mak Kak Seri ni pergi ke tandas yang ada di luar rumah. Tandas tu memang dah tak guna lah. Tandas yang zaman dulu punya, zaman atuk ada lagi apa semua, tandas tu masih berfungsi di luar rumah. Tapi masa perkara ni berlaku tahun 2011, tandas di luar rumah tu memang dah tak digunakan. Tapi anak-anak Kak Seri ni mendakwa pernah ternampak kelibat nenek dia orang melintas dekat tandas luar tu. Tapi pada peringkat permulaan ni, mula-mula tu memang Kak Seri tak percaya sebab dia tak nampak benda ni. Sebab semua sedia maklum, memang mak Kak Seri ni, nenek kepada anak-anak Kak Seri, memang tak boleh berjalan laju macam tu. Memang kena ada bantuan baru boleh berjalan. Sampailah satu malam. Pada satu malam ni, Kak Seri dan anak-anak dia 2 orang duduk dekat ruang tamu menonton TV. Masa tu mak Kak Seri ni dah tidurlah dalam bilik dia. Tiba-tiba mak Kak Seri keluar daripada bilik dia, pergi dekat ruang tamu dan menari. Tiba-tiba menari. Memang terkejutlah Kak Seri masa tu. Kak Seri pandang aja ke arah mak dia, tercengang. Macam mana mak dia boleh berjalan, siap boleh menari lagi di ruang tamu rumah tu. Sedangkan dia tahu mak dia ni, mak Kak Seri ni memang ada penyakit osteoporosis. Tulang yang dah tak kuat lah, tulang reput. Jadi macam mana dia boleh menari macam tu? Tarian mak Kak Seri ni pada malam tu, Kak Seri tahu tarian tu tarian apa. Tarian tu adalah tarian klasik. Tarian klasik masyarakat Jawa. Tarian Jawa yang mak dia tarikan pada malam tu. Kak Seri mula rasa panik. Maklumlah, dia ibu tunggal, memang dah lama kematian suami.
Anak dia pula 2 orang ni walaupun dah umur belasan tahun, tapi dua-duanya perempuan. Jadi masa tu Kak Seri ni dia ikhtiar lah. Dia bacalah apa-apa saja surah yang dia tahu. Baca berulang kali dan dia hembuskan ke arah mak dia yang sedang menari tu. Berulang-ulang kali dia buat benda yang sama. Akhirnya mak Kak Seri ni tiba-tiba berhenti menari dan rebah terbaring atas lantai di ruang tamu tu. Jadi pada masa tu Kak Seri ni dia kejutkanlah mak dia yang tak sedarkan diri tu. Sepanjang dia menari tadi, dia keluar daripada bilik dia menari tu, memang dia pejamkan mata seolah-olah macam mengigau. Jadi masa tu Kak Seri ni dia tak tahulah sama ada mak dia mengigau ataupun memang ada benda lain yang dah kontrol mak dia. Sebab benda tu secara fizikalnya memang mustahil bagi mak Kak Seri ni. Sebab dia penyakit dia tu lah. Jadi macam takkanlah boleh menari kan. Jadi Kak Seri pun malas nak fikir panjang. Dia kejutkan mak dia. Mak dia bangun. Kak Seri ceritakanlah apa yang berlaku. Mak dia sendiri pun terkejut masa tu. Jadi Kak Seri papah mak dia, angkat, bawalah masuk dalam bilik semula tidur. Itulah perkara pelik pertama yang berlaku depan mata Kak Seri. Selama ni memang dah banyak sebenarnya berlaku, tapi anak-anak Kak Seri yang sering kali ternampak kelibat nenek dia orang. Bermula daripada situ, Kak Seri dah mula percaya cakap anak-anak dia. Selama ni dia langsung tak percaya, tapi kali ni dia dah percayalah sikit-sikit. Tapi yang membuatkan Kak Seri ni percaya 100% pasal gangguan dekat rumah tu, apabila satu malam, pada malam tu Kak Seri ni dia dah berada dalam bilik dia. Dia dah nak tidur lah, tapi dia bermasalah nak tidur sebab dia rasa panas sangat-sangat. Rumah tu rasa berbahang pelik malam tu. Jadi Kak Seri dia dah pasang lah kipas meja, dah pasang nak buka tingkap, takut sebab malam kan. Tingkap daun, jenis daun kat rumah tu, kalau buka memang buka terus. Jadi tak berani nak buka tingkap. Akhirnya Kak Seri dia buka pintu depan bilik dia. Nampaklah ruang tamu, nampak bilik anak dia. Bilik mak Kak Seri berada di sebelah bilik Kak Seri. Jadi tak nampaklah dekat depan. Dekat depan ni nampak bilik anak-anak Kak Seri sahaja. Bilik anak-anak Kak Seri pun pintunya terbuka juga. Sebelum tidur tadi rupanya anak-anak dia pun dah buka pintu bilik. Jadi nampaklah berhadapan pintu bilik Kak Seri dan juga pintu bilik anak-anak Kak Seri. Setiap malam di rumah Kak Seri ni memang sengaja dibiarkan lampu ruang tamu menyala. Sebab tak eloklah tidur kalau rumah tu gelap terus kan. Kena ada juga sumber cahaya. Jadi boleh nampaklah apa yang ada di luar bilik. Bila dah buka pintu bilik tu, barulah rasa ada pengudaraan sikit. Tak adalah panas berbahang macam tadi. Masa tu Kak Seri ni dia berbaring dalam keadaan mengiring, memandang ke arah pintu bilik dia yang terbuka. Nampaklah dekat luar. Kak Seri dia nak paksa mata dia yang tak mengantuk ni untuk tidur. Berkelip-kelip mata Kak Seri masa tu. Masa itulah Kak Seri terperanjat. Kak Seri ternampak mak dia daripada bilik sebelah ni tiba-tiba merangkak keluar daripada bilik, merangkak laju menuju ke arah bilik anak-anak Kak Seri yang pintunya terbuka luas. Memang terkejut sangat-sangat masa tu. Astaghfirullahalazim, kenapa pula mak merangkak tu? Macam itulah dalam hati Kak Seri masa tu. Masih segar dalam ingatan Kak Seri macam mana keadaan mak dia merangkak tu. Kata Kak Seri, tangan mak dia, biasa kita tengok kalau orang merangkak tangannya macam ni kan, jari semua menghadap ke depan. Tapi mak Kak Seri malam tu dia tak merangkak macam tu. Dia merangkak macam ni, jari dia menghadap satu sama lain, menghadap ke arah bertentangan. Merangkak macam tu, laju sangat-sangat, menyusup masuk dalam bilik anak-anak Kak Seri. Bila Kak Seri ternampak aja mak dia merangkak keluar daripada bilik laju macam tu, Kak Seri cepat-cepat bangun, cepat-cepat pergi ke bilik anak-anak dia. Bukannya apa, sebab Kak Seri risau kalau anak dia takut, tak boleh tidur dan esok susah nak bangun pergi sekolah, ataupun memang tak boleh sekolah esoknya. Tak naklah macam tu. Jadi Kak Seri bangun, pergi dalam bilik anak-anak dia. Kak Seri mula cari di mana mak dia, sebab tadi memang betul-betul dia nampak mak dia keluar daripada bilik, merangkak laju menuju ke dalam bilik anak-anak dia. Kak Seri tengok bawah katil apa semua, memang tak ada, mak dia tak ada dalam bilik tu. Dan dia tengok anak-anak dia ni nyenyak aja tidur. Dalam bilik anak-anak Kak Seri ni ada 2 katil single. Satu di sebelah kanan, satu sebelah kiri, seorang satu lah. Dan dekat tengah-tengah tu ada ruang kosong.
memang tak ada mak dia dekat bawah katil ni, 2 katil. Jadi Kak Seri keluar semula, pergi tengok dalam bilik mak dia. Buka pintu bilik mak dia, tengok elok aja mak dia sedang tidur. Jadi masa tu Kak Seri dah mula meremang. Betul lah yang selama ni anak-anak dia cakap, memang ada something wrong dekat rumah tu. Jadi Kak Seri, dia keluar balik daripada bilik mak dia. Dia ambil ambil bantal, ambil selimut. Kak Seri pergi tidur dalam bilik anak dia malam tu. Sebab dah ketakutan. Kak Seri tutup pintu bilik anak-anak ni. Kak Seri tidur dekat atas lantai. Masa tu anak Kak Seri seorang pun tak terjaga, tak sedar lah yang mak dia orang ni tidur dengan dia orang. Jadi sampailah Kak Seri ni mula mengantuk. Masa tu gangguan tak habis lagi. Masa tu baru nak terlelap tu, Kak Seri ternampak dekat ruang bawah pintu yang dah tertutup tu. Macam yang saya cakap tadi, dekat ruang tamu memang sengaja dibiarkan lampu terbuka, lampu berwarna putih. Jadi nampak kalau ada orang berdiri, ada orang melintas dekat depan pintu bilik tu, nampak ada bayang-bayang. Kak Seri nampak masa tu macam ada jari macam ni dekat bahagian ruang bawah pintu bilik anak-anak dia. Kak Seri senang cerita memang tak boleh tidur terus malam tu sampailah ke pagi. Sebelum subuh, Kak Seri keluar daripada bilik tu, dia masuk semula dalam bilik dia, bersiap-siap, mandi semua dan solat subuh. Bila dah masuk waktu subuh, solat subuh. Kemudian dia kejutkan anak-anak dia. Sampai sekarang ni anak-anak Kak Seri tak pernah tahu pasal perkara ni. Memang kebanyakan masa Kak Seri akan berfikir seorang-seorang, mak aku ni ada saka ke? Sebab setahu Kak Seri, mak dia memang tak ada saka dan keturunan dia memang tak adalah benda-benda macam ni. Jadi tahun seterusnya, tahun 2012, mak Kak Seri meninggal dunia. Jadi selepas mak Kak Seri meninggal dunia ni, alhamdulillah tak ada sebarang gangguan lagi berlaku dekat rumah tu. Mula-mula Kak Seri risau juga, kalau benda ni merupakan saka kan, saka yang boleh merupa mak dia. Tapi tidaklah. Sebab bila mak dia meninggal, benda ni pun, gangguan ni pun dah hilang macam tu saja. Itulah kisah yang diceritakan oleh Kak Seri yang pernah dia dan juga anak-anak dia alami sekitar tahun 2011. Untuk kisah kedua ni, saya akan gunakan nama samaran Atikah untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku di Pasir Putih, Kelantan. Memang Atikah berasal daripada sanalah dan menetap dekat sana. Masa perkara ni berlaku, Atikah masih lagi bersekolah. Muda lagi lah, usianya baru belasan tahun. Sekitar 15 ke 16 tahun masa tu. Atikah tinggal di sebuah kampung di Pasir Putih tu. Berhampiran dengan rumah Atikah ni, rumah keluarga Atikah ni, ada satu rumah kosong. Rumah kayu yang dah lama ada dekat situ. Seingat-ingat Atikah, masa dia orang tinggal dekat situ, memang rumah tu dah kosong. Tak tahulah kenapa. Tak tahu apa sejarah di sebalik rumah tu. Rumah Atikah ni, dia adalah antara rumah yang paling hujung terletak dekat kampung tu. Dan kalau nak keluar daripada situ melalui jalan kecil tu, memang perlu lalu depan rumah kosong ni. Contoh kalau nak pergi kedai, nak pergi masjid, nak pergi sekolah, memang perlu lalu jalan-jalan kecil tu, melintas dekat depan rumah kosong ni. Tapi dekat kawasan tu bukan rumah Atikah seorang je lah, ada lagi lah berapa biji rumah dekat situ. Semuanya perlu lalu dekat jalan kecil, dekat depan rumah kosong ni. Kalau waktu siang, tak kisah sangat. Atikah tak ada rasa takut nak melintas depan rumah kosong tu. Tapi kalau waktu malam, memang fikir banyak kali lah sebelum nak lalu dekat situ. Perkara ni berlaku pada satu malam. Malam tu Mak Atikah sedang dia memasak, baru dia perasan rupanya garam dah habis. Garam dan ada lagi lah barang-barang lain yang dah kurang. Jadi Mak Atikah ni suruh Atikah pergi kedai. Atikah pula memang anak tunggal dekat rumah tu, dia tak ada adik-beradik lain. Jadi memang dia lah biasanya mak dia suruh untuk beli barang. Jadi Atikah nak tak nak terpaksalah pergi ambil duit. Lepas tu keluar daripada rumah, start motor. Masa start motor tu Atikah ni dah risau dah. Alamak, aku kena lalu depan rumah ni, depan rumah kosong ni, macam mana Tapi tak apalah. Sebab masa tu Atikah dah berumur sekitar 15 ke 16 tahun, dah besar. Jadi dia punya level ketakutan tu tak adalah macam masa dia kecil dulu. Dia takut juga, tapi tak adalah takut melampau-lampau sangat. Jadi Atikah ni dia start motor, mulalah bergerak
menuju ke arah lorong kecil tu. Sampai dekat lorong kecil tu, dah hampir nak sampai dekat depan rumah kosong ni, Atikah ternampak satu benda yang pelik. Atikah nampak seakan-akan ada seseorang bergerak laju masuk dalam rumah kosong tu. Memang sangat-sangat pelik. Sebab rumah ni memang bukan setakat kosong lah, memang dah tak ada apa-apa. Pintu pun dah tercabut, tingkap pun tak ada, melopong macam tu. Dan ada satu je tingkap yang masih lagi ada daun pintu. Rumah ni rumah kayu. Dia pakai daun pintu yang jenis terbuka dua macam tu. Terbuka macam tu. Dan di sekeliling rumah ni, dekat depan rumah, tepi rumah, belakang rumah, memang dah ada semak samun yang agak tebal. Jadi memang pelik bila nampak ada orang masuk rumah tu. Entah kenapa si Atikah ni masa tu dia boleh pergi berhenti depan rumah tu. Dia nak tengok betul ke ada orang masuk. Dia seolah-olah dah lupa perasaan takut tadi. Dia perlahankan motor. Akhirnya dia berhenti. Masa dia berhenti tu, tiba-tiba satu tingkap yang masih ada daun pintu tu terbuka. Lepas tu nampak ada satu tangan keluar. Tangan aja keluar, melambai dia macam tu. Ini frame tingkap kan. Tangan keluar, lambai dia macam tu, laju. Masa tu meremang lah semua bulu roma Atikah ni. Cepat-cepat dia plus throttle, berlalu pergi daripada situ. Pergi ke kedai runcit. Berpeluh-peluh Atikah masa tu. Sampai dekat kedai runcit, Atikah dia tongkatlah motor dia. Dia cuba bertenang dulu. Bila dah bertenang, barulah dia turun daripada motor dan masuk dalam kedai runcit. Atikah ambil lah barang-barang apa yang mak dia pesan tadi. Ambil garam, ambil kicap. Kemudian pergilah dekat kaunter bayar. Dapatlah plastik tu, dia letak dalam plastik. Keluar balik daripada kedai runcit dan letak dalam raga motor. Jadi sekarang ni nak balik semula, kena lalu sekali lagi dekat depan rumah kosong tu. Atikah dah mula rasa risau dan takut. Bukannya apa, ada dua perkara. Yang pertama tu of course lah, Atikah risau benda tu adalah hantu. Dia risau kalau benda ni tunggu lagi dia dekat rumah yang melambai tadi tu lah. Dan yang kedua, Atikah takut benda tu adalah orang gila. Mana tahu kan, orang gila. Manalah tahu, takut-takut nanti benda ni masa Atikah nak melintas tu, benda ni terkam dia, orang gila tu terkam dia dan apa-apakan dia. Jadi sebab tu lah Atikah ni dia pergi dekat rumah kawan dia. Dia ketuklah pintu. Kawan dia keluar, tanyalah kenapa. Atikah masa tu dia ceritalah apa yang berlaku, dia takut. Jadi kebetulan masa tu hujung minggu, maknanya esoknya tak sekolah. Jadi Atikah ni dia ajaklah kawan dia temankan dia balik ke rumah dan tidur dekat rumah Atikah ni. Kawan Atikah bersetuju. Jadi bergeraklah dua orang ni, bonceng motosikal, melintaslah dekat lorong kecil depan rumah kosong tu. Masa tu kawan Atikah ni minta Atikah berhentikan motor sekejap. Berhenti sekejap. Atikah pun berhentilah. Atikah beranilah masa tu sebab dua orang. Jadi kawan Atikah dan juga Atikah ni pandang aja ke rumah kosong tu. Sebab tadi Atikah dah ceritalah pasal kejadian tadi, nampak ada orang masuk, pintu tingkap terbuka dan nampak ada orang lambai. Jadi beberapa saat lepas tu, lebih kurang 3-4 saat je lepas tu orang berhenti, terdengar seolah-olah ada suara seorang wanita menangis daripada dalam rumah kosong tu. Bila dengar je bunyi tu, Atikah cepat-cepat pulas minyak dan sambung memandu menuju ke arah rumah dia. Bila sampai aja dekat rumah, Atikah pergi dekat dapur, bagi garam, bagi barang-barang ni semua pada mak dia. Mak dia membebel lah. Kenapa lama sangat? Kau buat apa? Atikah pun ceritalah dekat mak dia apa yang dia nampak tadi. Mak Atikah terkejut mendengar apa yang Atikah cerita. Dia tak sangka lah yang Atikah ni dah ternampak benda-benda pelik macam tu dekat rumah kosong tu, sebab dia orang dah lama tinggal dekat situ. Itulah kisah yang diceritakan oleh Atikah yang berlaku di Pasir Putih, Kelantan. Untuk kisah ketiga ni, saya akan gunakan nama samaran Naim untuk memudahkan cerita. Kisah ni berkaitan dengan Abang Naim. Abang Naim, dia dah habis sekolah lah. Umur mungkin sekitar 18-19 tahun macam tu. Jadi dia memang jenis seorang yang periang. Suka pergi lepak. Dia belajar ni so-so je lah, biasa-biasa je lah. Tapi boleh lah dia berlanjutkan pelajaran
ke peringkat seterusnya di sebuah kolej. Tapi dekat kolej tu pun dia sama juga perangai dia. Dia suka bermain-main, dia suka lepak, dan satu benda yang dia betul-betul suka adalah bermain gitar. Abang Naim ni dia suka sangat main gitar, lepak dengan member dia. Main gitar, menyanyi, tapi dia tak ada gitar sendiri. Sampailah hari jadi dia disambut dekat kolej tu. Jadi kawan-kawan kepada Abang Naim ni dah berpakat untuk bagi surprise kepada Abang Naim. Semua kumpul duit, kemudian belikan gitar pada Abang Naim. Jadi Abang Naim masa tu dia rasa sangat-sangat happy lah, sangat-sangat seronok, dan dia berterima kasih sangat-sangat kepada kawan-kawan sekelas dia lah di kolej tu. Tapi Abang Naim rezeki dia di kolej tu memang tak panjang. Dia ditendang, tak tahulah, mungkin dia gagal banyak mata pelajaran, dah tak boleh cover ke apa, dia banyak ponting mungkin lah. Jadi akhirnya Abang Naim ni balik semula ke kampung, ke rumah. Jadi Abang Naim dia mulalah mencari kerja, dapatlah kerja-kerja kampung macam tu. Bila sebut kerja kampung ni, memang kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada lah. Jadi siangnya macam tu lah, kadang-kadang Abang Naim ni pergi bekerja, kadang-kadang pergi tolong potong rumput rumah orang, pergi bersihkan kebun, macam tu lah lebih kurang. Dan pada malam harinya Abang Naim ni akan keluar daripada rumah, bawalah gitar dia, pergi lepak dengan member dekat kampung, main gitar. Abang Naim adalah seorang yang sangat baik, cumanya dia malas nak belajar, itu sahaja. Tapi umur Abang Naim tak panjang. Satu hari masa dia naik motor balik daripada kebun, dia dilanggar oleh sebuah lori, dan dia meninggal dunia di tempat kejadian. Bila dah jadi macam tu, bayangkanlah macam mana perasaan Naim sekeluarga. Kematian mengejut. Abang dia mati secara mengejut pada usia yang muda. Jadi masing-masing memang tak dapat nak terima kenyataan lah pada peringkat awal. Sangat-sangat sedih dan sangat-sangat macam terkejut dengan apa yang berlaku. Jadi diuruskanlah jenazah abang kepada Naim ni, dan selamatlah dikebumikan. Dan diorang sekeluarga ni buatlah majlis tahlil apa semua. Lebih kurang seminggu selepas tu berlaku satu kejadian yang pelik. Dekat rumah tempat Naim sekeluarga ni tinggal ada 3 buah bilik. Satu bilik Naim. Sebelah bilik Naim adalah bilik abang dia, arwah abang dia. Dan bilik satu lagi bilik mak ayah Naim lah. Jadi pada satu malam ni, Naim sedang dia nak tidur tu, dia terdengar bunyi petikan gitar daripada bilik sebelah, bilik arwah abang dia. Naim masa tu bila dia dengar bunyi petikan gitar tu, dia menangis. Dia seolah-olah tak ingat apa tu abang dia dah tak ada. Dia cuma ada rasa rindu saja pada abang dia. Jadi Naim ni keluar daripada bilik, dia buka pintu bilik abang dia, dia nampaklah gitar tu, gitar arwah abang dia ada tersandar pada satu gitar holder tu, jenis yang macam stand gitar tu, terletak elok dekat situ. Dan masa tu barulah dia teringat, seolah-olah tersedar abang dia dah tak ada. Lagilah kuat si Naim ni menangis. Saya tak pastilah umur Naim berapa masa perkara ni berlaku. Lepas tu, dalam keadaan yang menangis, dalam keadaan yang dia buka pintu bilik abang dia tu, tiba-tiba mak Naim pula keluar daripada bilik. Mak Naim pergi dekat Naim, dekat depan pintu bilik si abang ni lah, dan dia tanya, Naim, kenapa main gitar malam-malam ni? Kalau boleh janganlah main gitar malam-malam macam ni. Dalam keadaan sedang bercakap tu, tiba-tiba air mata keluar meleleh sampai dekat pipi mak si Naim ni. Naim terus peluk mak dia. Naim cakap lah masa tu, bukan Naim yang main gitar tu mak. Naim tak tahulah. Naim pun dengar tadi bunyi gitar abang ni. Masa tu diorang berdua ni menangis. Masing-masing masih lagi rindukan si abang. Jadi masing-masing tidur lah lepas tu. Naim balik semula dalam bilik dia, tutup semula bilik pintu bilik si abang ni, dan mak Naim pun masuk dalam bilik dia. Tidurlah. Kemudian selang 2-3 hari lepas tu berlaku lagi perkara yang sama. Dengar sekali lagi bunyi petikan gitar daripada bilik sebelah. Tapi kali ni yang bangun mak Naim dulu bangun. Mak Naim bangun, dia ketuk pintu bilik Naim. Naim pun buka pintu bilik dia. Mak Naim tanya Naim, kan mak dah pesan jangan main gitar abang. Lepas tu Naim bagi tahu mak dia,
Bukan saya mak, bukan saya yang main gitar. Lepas tu Naim dan mak dia sama-samalah pergi ke bilik sebelah, bilik arwah abang ni, buka pintu. Tapi kali ni Naim dan mak dia nampak gitar dah beralih tempat. Semalam gitar tu berada dekat gitar holder tu kan, yang jenis stand gitar tu. Tapi sekarang ni gitar tu dah bersandar pada dinding dalam keadaan yang menegak, bersandar pada dinding di sebelah gitar holder tu. Naim dan mak dia berpandangan antara satu sama lain. Jadi keesokan pagi, Naim, mak dia dan juga ayah dia bincanglah pasal perkara ni. Akhirnya ayah Naim buat keputusan untuk bagi je gitar tu pada orang lain. Lepas dah bagi gitar tu pada orang lain, alhamdulillah dah tak ada lagi sebarang gangguan berlaku dekat rumah Naim sekeluarga. Naim sampai sekarang ni tak tahu apa yang dah pergi main gitar arwah abang dia. Adakah benda ni kerja makhluk halus ataupun benda lain? Tak tahulah, wallahu a'lam. Itulah kisah yang diceritakan oleh Naim yang pernah dia dan juga mak dia alami selepas abang dia meninggal dunia. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang ada dekat bawah. Jangan takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta segala makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.